Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kelas hari ini kita akan sambung subtopik seterusnya. Untuk kelas minggu lepas kita dah belajar tentang implied terms under sale of goods ataupun terma tersirat di bawah Akta Jualan Barangan 1957. Kita dah belajar tiga terma tersirat. Yang pertama, bawah section 14 kurungan A menyatakan bahawa seorang penjual mestilah mempunyai hak untuk menjual barangan. Kalau penjual tu tak ada hak untuk menjual barangan tersebut, maka pembeli boleh membatalkan kontrak jualan tadi tu. Yang kedua, bawah section 14B menyatakan bahawa seorang pembeli hendaklah mempunyai milikan aman, quiet possession of the goods. Kiranya seorang pembeli dia kena menikmati pemilikan barang tersebut tanpa diganggu oleh mana-mana pihak. Untuk yang ketiga, section 14C menyatakan bahawa barang tersebut hendaklah bebas daripada sebarang charge ataupun bebanan, free from charge and encumbrances. Kesemua section 14A, 14B dan 14C ini awak boleh refer ataupun rujuk kepada kes-kes yang berkaitan lah. Kes-kes yang saya dah bagi dalam slides. Untuk hari ini kita akan sambung terma tersirat yang seterusnya yang ada di bawah Akta Jualan Barangan 1957. Untuk hari ini kita akan tengok terma tersirat di bawah section 15. Implied condition that in the sale of goods by description, the goods must correspond with the description. Syarat tersirat bahawa dalam satu kontrak menjual barang-barang melalui keperihalan, barang-barang mestilah sama dengan perihalan. Kalau barang itu diiklankan, ada dia punya description dia. Awak kena pastikan barang yang awak dapat tu sama dengan barang yang dalam description tadi tu. So baca dekat sini. The goods sold by the buyer. The goods sold by the seller. Seller to the buyer. Must correspond with the description. Barang yang dijual oleh penjual kepada pembeli mestilah sama dengan deskripsi ataupun keperihalan yang dinyatakan. If not, the buyer is entitled to reject the goods and rescind the contract. Kalau tak sama, barang yang diiklankan itu tidak sama dengan apa barang yang pembeli dapat, pembeli layak untuk menolak barang tersebut, reject the goods and rescind the contract, batalkan kontrak sebab dia adalah implied condition. So untuk yang ini awak boleh refer section 15, section 15 Akta Jualan Barang 1957. Where there is a contract for the sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. Di mana terdapat satu kontrak untuk jualan barang melalui deskripsi ataupun keperihalan, mestilah ada satu syarat tersirat yang barang tersebut kena sama dengan deskripsi yang dinyatakan. Contohnya, kita tengok contoh, example 1. Contoh 1. After reading a catalogue supplied by Javon Cosmetics, setelah membaca satu katalog yang diberikan oleh Javon Cosmetics, Bella ordered a perfume in which the catalogue described that the size of perfume is 100 ml. Bella memesan satu perfume, satu minyak wangi lah. Yang mana saiz perfume itu adalah digambarkan sebagai 100 ml. So dalam katalog tu dia cakap 100 ml. Perfume tadi tu. However, walau bagaimanapun, the perfume supply to her was of 50 ml. So bila Bella dapat perfume tadi tu, saiz yang dia dapat hanyalah 50 ml sahaja. So, in this situation, the seller has breached the implied condition that the goods must correspond with the description. So, dalam situasi Bella tadi ini, penjual telah melanggar terma tersirat. Syarat tersirat bahawa
barangan hendaklah sama dengan description yang diberikan. So dalam katalog cakap 100 ml. Tapi bila Bella dapat dah 50 ml. Tak sama. Description tu tak sama. Maka Bella boleh batalkan kontrak jual beli perfume dengan seller tadi. Tu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Okay. Afidah. Okay, contoh kedua Afidah. Afidah placed an order for a lipstick from the catalogue. The colour of the lipstick was described as terracotta red. Okay. Afidah. Okay. Dia memesan satu lipstick daripada satu katalog. Okay. Yang mana warna lipstick tadi tu. Okay. Dikenali sebagai warna terracotta red. Merah. Okay. Merah. Ni. Terracotta red. Okay. Afidah pesan yang tu. Okay. 2 weeks after placing the order, 2 minggu selepas memesan barang tersebut, the lipstick was delivered. Lipstick yang Afidah pesan tadi tu dihantar, and Afidah found out that it was actually Angora pink. Okay. Lepas 2 minggu dapat barangan, Afidah dia check lipstick tu. Rupanya warna yang dia dapat adalah warna Angora pink. Warna pink. So, apa yang Afidah boleh buat? Afidah can bring legal action against the supplier as there has been breach of implied condition as to the sale by description that the goods shall correspond with the description. Afidah boleh membawa tindakan undang-undang terhadap penjual tadilah, supplier tadi, as there has been breach of implied condition. Kerana berlakunya pelanggaran syarat tersirat. Yang mana barang itu kena sama dengan deskripsi yang diberikan. Afidah tempah warna merah tapi dapat warna pink. Dah tak sama. Okay. Untuk yang dalam syarat tersirat bawah section 15 ni, ada beberapa kes lah yang awak boleh refer. Okay. Kes yang pertama adalah kes Varley melawan Whip tahun 1900. Okay. Apa yang berlaku dalam kes Varley melawan Whip? Okay. A buyer, okay, seorang pembeli, purchase a second hand reaper machine without ever having seen it from the seller. Okay, seorang pembeli, dia membeli satu mesin penuai. Satu mesin penuai, dia beli daripada seorang penjual. Tapi dia tak pernah tengok lagi mesin tadi tu. Okay, okay, the seller describe the machine as new and only used to cut 50 or 60 acres of land. Okay, seorang pembeli yang dia jual mesin tu tadi tu, dia cakap mesin tu mesin yang baru. Okay, baru digunakan untuk memotong 50 ke 60 ekar tanah. Sebabkan buyer tadi, dia beli mesin tadi. Dia tak pernah tengok pun lagi mesin tu. Seller cakap, okay, mesin ni mesin yang baru. Baru digunakan untuk memotong 50 ke 60 ekar tanah. Tapi sebenarnya apa yang berlaku? In fact, the machine bought by the buyer is very old. Rupa-rupanya mesin yang dia kata baru tadi tu sebenarnya mesin yang lama. And cannot function well. Tidak boleh berfungsi dengan sempurna. Rosak dah mesin tadi tu. Rosak. Okay. Penjual cakap mesin baru, tapi sebenarnya mesin yang lama dan tak boleh berfungsi. So, isu yang berbangkit adalah whether there was a breach of an implied condition. Sama ada tak pelanggaran syarat tersirat. Apa yang mahkamah putuskan? Okay. The court held that, okay, mahkamah memutuskan bahawa this was a sale by description. Okay. Jualan ini adalah jualan melalui description. Okay. Keperihalan. Okay. And since the machine did not correspond to its description, memandangkan mesin itu tidak berfungsi ataupun tidak sama dengan description yang diberikan, the seller was in a breach of a contract. Penjual telah melanggar kontrak and the buyer can repudiate the contract and claim the money back. Okay, pembeli boleh membatalkan kontrak dan menuntut semula duit tu lah. Sebab penjual telah melanggar syarat tersirat, implied condition. Dia cakap mesin tu mesin yang baru, tapi sebenarnya mesin itu mesin yang lama. Okay. Kes yang kedua, kes Bill melawan Taylor tahun 1967. Apa yang berlaku? A seller, seorang penjual, okay, had advertised a car as Harrier convertible
white 1961 twin cups. Okay. Ada seorang penjual kereta, seller, dia iklankan. Diiklankan satu kereta sebagai Herald Convertible. Okay, satu kereta jenis Herald Convertible, white, berwarna putih. Tahun 1961. And twin cups. Itu description yang diberikan lah. Description yang diberikan oleh seller. So, buyer tadi, pembeli tadi, dia beli kereta tadi berdasarkan description yang dia dapat. Okay. The buyer bought the car. Okay, apa yang berlaku seterusnya? Okay. Later, okay, tak lama selepas itu, the buyer discovered that pembeli dapat tahu bahawa only the rear portion of the car was a 1961 model, while the front was of a different model. So, selepas pembeli, dia beli kereta itu, okay, baru dia dapat tahu yang bahagian belakang kereta tu je yang tahun 1961. Ni. Bahagian belakang ya. 1961. Okay. Bahagian hadapan ni, dia model yang lain. The front was of a different model. Bahagian yang lain. Sebab dalam iklan cakap, okay, kereta jenis Herald Convertible, warna putih tahun 1961. Okay, so, berdasarkan description tadi tu, buyer beli kereta. So, bila buyer beli kereta, lepas dia beli, baru dia tahu rupanya yang bahagian belakang kereta tu je. Tahun 1961. Yang depan ni, model yang lain. Kiranya satu kereta ni, dia bukan tahun 1961 lah. Ada bahagian-bahagian yang berbeza. So, apa yang mahkamah putuskan? The court held that the seller had breached the implied condition that the goods must correspond with the description given. Mahkamah memutuskan bahawa penjual, okay, telah melanggar terma tersirat, syarat tersirat, yang mana barangan mestilah sama dengan description yang diberikan. Kalau awak cakap barang ni, make sure pembeli tu dapat barang yang sama dengan apa yang awak bagi tahu kepada pembeli. Okay. Tu kes yang kedua. Kes yang ketiga. Kes yang ketiga, Rimor and Lenore tahun 1921. Apa yang berlaku dalam kes ni? Okay, plaintiff entered into a contract to sell to the defendant 31,000 Australian peaches. The goods packed in a case containing 30 tins each. Okay, seorang plaintiff memasuki kontrak jualan. Okay, plaintiff memasuki satu kontrak untuk menjual kepada defendant. Jual apa? 31,000 peach Australian. Okay, buah peach daripada Australia. Okay, so buah peach yang dalam tin dah macam ni. Okay, yang mana, okay, goods pack, okay, buah-buah tin tadi tu, buah-buah peach yang dalam tin tadi tu dibungkus dalam satu bekas yang mengandungi 30 tin setiap satu. So, kiranya 31,000 ni, 31 Australian peach ni, dia akan bungkus dalam satu, okay, pack, yang setiap pack tu ada 30 tin. Tu dia punya description dia. Okay, kita akan masuk kontrak jualan buah peach Australian, okay, 31,000 tin, yang mana 31,000 tin itu akan dibungkus ataupun dipack dalam satu bekas yang setiap bekas tu ada 30 tin. Okay, apa yang berlaku seterusnya? Okay, when the goods arrive, okay, bila barang tadi tu sampai, bila buah peach dalam tin itu sampai, it was found that half of the goods were packed in the cases containing 24 tins only instead of 30. So, bila buah peach tadi tu sampai kepada defendant check, okay, separuh daripada barang tadi tu, separuh daripada 31,000 buah peach dalam tin tadi tu dibungkus dalam bekas yang mengandungi 24 tin sahaja instead of 30. Sebab perjanjian dah cakap, okay, buah peach itu dekat sini dia akan bungkus 30 tin satu pack. Tapi bila defendant dapat, okay,
separuh daripada 31,000 tin buah peach itu dibungkus dalam pack yang ada 24 tin sahaja. So, apa yang berlaku? Defendant refuse to accept the item. Okay, defendant sebagai pembeli, dia tak nak terima. Dia nak tolak. Okay, item buah peach tadi tu. Although the correct total amounts of tin were delivered. Walaupun jumlah sebenar buah peach dalam tin tu telah dihantar kepada defendant. 31,000. Okay, buah peach tadi tu dah dihantar kepada defendant. Tapi defendant tolak. Okay, sebab dah perjanjian mengatakan 31,000 ini akan dibungkus dalam pack yang ada 30 tin. Tapi apa yang defendant dapat? 24. Satu tin tu ada 24. Tapi still dapat 31,000. Cuma packaging dia tu tak samalah. Macam kita kata packaging nak 30 tin. Tapi yang kita dapat 24 tin sahaja. Apa yang mahkamah putuskan? Boleh tak defendant tolak? Okay. The court held that mahkamah memutuskan bahawa although the plaintiff has delivered the correct amount of tins, walaupun plaintiff penjual tadi telah menghantar jumlah yang betul. Jumlah 31,000 tu tetap dihantar juga kepada defendant. However, the sale was a sale by description. Walau bagaimanapun jualan itu adalah jualan melalui description. And the description had not been complied with. Yang mana description itu telah tidak dipatuhi. Thus, defendant was entitled to reject the whole lot of the goods. Maka defendant adalah layak untuk menolak kesemua barangan tadi tu. Sebab dah kata dah, description 31,000 Australian peach ini akan dibungkus dalam pack yang ada 30 tin. Itu description dia. Itu dia punya deskripsi dia. Tapi bila defendant dapat, bukan 30 tin, 24 tin je dalam satu pack tu. Tapi still amount 31,000. Tapi mahkamah kata boleh tolak. Sebab awak dah cakap dalam kontrak, awak akan bungkus 30 tin satu pack. Tapi sekarang ni awak bungkus 24 sahaja dalam satu pack. Maka layak untuk defendant tolak kontrak jualan tadi tu. Di bawah kes Rimo melawan Landowell. Kes yang seterusnya adalah kes Nagurdas Porsutumdas and Company melawan Mitsui Bussan Kaisha Limited tahun 1911. Dalam kes Nagurdas ni ada 2 kali kontrak. Kita tengok fakta kes. In the first contract, dalam kontrak yang pertama, a buyer made a contract with seller. Seorang pembeli membuat kontrak dengan penjual to buy flour, untuk membeli tepung, which has been packed in a bag bearing a well-known trademark. Dalam kontrak yang pertama, first time buat kontrak, pembeli buat kontrak dengan penjual untuk membeli tepung lah. Yang mana tepung tadi tu telah dibungkus dalam satu bag yang mempunyai trademark yang terkenal. Mempunyai tanda lah. Tanda pengenalan yang terkenal. Right, apa yang berlaku? The buyer then made a second contract. Lepas dah habis satu kontrak tu, kontrak yang pertama dah siap. Buyer dia buat kontrak yang kedua. Pembeli dia buat kontrak yang kedua pula. Dia order the same flour. Dia order tepung yang sama, describing it as the same as our previous contract. So pembeli tadi, kontrak yang pertama tu dah settle, dah dapat dah tepung macam dalam satu bag yang dinyatakan. Pembeli buat kontrak yang kedua pula. Dia order tepung yang sama. Masa dia order tu dia cakap, kami nak tepung yang sama seperti kontrak yang sebelumnya. Seperti first contract tu lah. Yang dekat sini. Dia nak tepung yang sama macam dekat sini. Masa pembeli buat kontrak yang kedua. So, penjual hantarlah tepung. Flour identical in quality was delivered.
tepung yang sama dari sudut kualiti dihantar masa perjanjian kedua tadi tu. But it did not bear the same well-known trademark. Tapi dia tidak ada tanda trademark yang sama. First contract, tanda dia macam ni. Second contract, tanda dekat packaging tu macam ni. Tak sama. Walaupun tepung tu kualiti dia sama. Cuma packaging je lain. Okay. Apa yang mahkamah kata? The court held that the second contract of the sale is not valid. Mahkamah memutuskan bahawa kontrak kedua jualan tadi tu tidak sah. Kenapa? As the goods, kerana barangan itu, tepung tadi tu, flour itu, supplied did not comply with the description. Tepung yang dibekalkan itu tidak sama dengan deskripsi yang diminta oleh buyer. Buyer dah cakap dah dekat sini. Kami nak tepung yang sama seperti kontrak sebelumnya. Yang mana tepung itu kena dibungkus dalam satu beg yang ada trademark, yang ada tanda yang sama dengan first contract. Dalam second contract, tepung tu dihantar juga tapi trademark tak sama. So, mahkamah kata tak boleh. Tak sama dengan description dalam kontrak. Ada kes lain yang awak boleh refer. Kes lain yang awak boleh refer di bawah section 15. Awak ada kes Associated Metal Smelters Limited melawan Tam Kyoto. Dan juga kes Ashington Piggeries Limited melawan Christopher Hill LTC. Okey, untuk yang tadi awak dah tengok dah syarat tersirat bahawa dalam satu kontrak jualan barangan, barang mestilah sama dengan deskripsi yang dibekalkan. Kiranya masa awak buat order tadi tu, seorang penjual dia kena pastikan pembeli mendapat barang seperti mana apa yang diiklankan dalam satu kontrak jualan. Kalau barang yang dihantar kepada pembeli tak sama dengan apa yang dia iklankan, maka pembeli boleh membatalkan kontrak jualan tersebut di bawah section 15 Akta Jualan Barangan 1957. Untuk yang seterusnya, kita akan tengok terma-terma di bawah Akta Jualan Barangan 1957. Terma yang seterusnya adalah mengatakan implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose. Syarat tersirat bahawa barang-barang hendaklah secara munasabahnya layak untuk maksud itu. So, untuk terma tersirat yang ini, semasa seorang pembeli membeli sebuah barangan, dia kena pastikan yang barangan tersebut adalah layak ataupun sesuai dengan tujuan kenapa dia beli barang tersebut. Right. So, kita baca dekat sini. While making a contract, semasa membuat kontrak, the buyer must exercise due care and diligence as he make purchase. Seorang pembeli mestilah melaksanakan sikap berhati-hati dan kepakaran semasa dia membuat satu pembelian. He must make sure that he is satisfied to the quality of goods purchased. Dia hendaklah memastikan yang dia berpuas hati dengan kualiti barang-barang yang dibekalkan ataupun yang dibeli. If he did not exercise extra care while purchasing the goods, he must bear the consequences. Kalaulah seorang pembeli tadi tu tidak melaksanakan sifat berhati-hati semasa membeli barang tersebut, maka pembeli harus menanggung akibatlah. Untuk syarat tersirat ini, awak boleh refer section 16(1)(a) Sale of Goods Act 1957, Akta Jualan Barangan 1957. There is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose. Adanya satu syarat tersirat bahawa barangan mestilah secara munasabahnya sesuai ataupun layak untuk tujuan itu. Kita tengok contoh kes yang pertama. Kes yang pertama adalah Pris melawan Lush tahun 1903. Dalam kes ini, seorang pembeli, defendant, had purchased hot thermos from plaintiff. Seorang pembeli, dia telah membeli satu termos air panas daripada plaintiff. Alright. So, someday after that,
beberapa hari selepas defendant beli termos air panas tadi. Okay, the defendant's wife used the thermos. Okay, isteri defendant gunakan termos air panas itu. The thermos exploded. Termos itu meletup, causing the defendant's wife arm to be scalded, menyebabkan lengan isteri defendant melecur. Okay. Sebabkan termos yang dibeli itu tidak boleh menahan air panas yang diletakkan. So termos itu meletup, menyebabkan isteri defendant di punya lengan dia scalded, melecur. So apa yang mahkamah putuskan? The court held that, mahkamah memutuskan bahawa if the good has one purpose or the purpose is obvious, jika barangan tersebut mempunyai satu tujuan ataupun jika tujuan itu adalah sudah obvious, sudah jelas, then the goods must be fit for that purpose. Maka barang itu hendaklah secara munasabahnya sesuai untuk tujuan tersebut. In this case, dalam kes ini, the thermos is used for keeping hot water. Termos ini digunakan untuk menyimpan air panas. And if cannot maintain the heat, then it is not fit for the purpose. Dan kalaulah termos tadi tak boleh simpan, tak boleh mengekalkan kepanasan tadi tu sampai meletup dan menyebabkan lengan isteri defendant terluka, maka barangan ataupun termos itu tidak sesuai untuk tujuannya. So make sure barang yang awak beli itu sesuai ataupun layak untuk tujuan kenapa awak beli barangan tersebut. Dalam kes Pris melawan Las ni, termos itu tujuan dia adalah untuk menyimpan air panas. Tapi disebabkan termos itu meletup, dia tak boleh kekalkan kepanasan. Yang sepatutnya satu termos itu buat, maka mahkamah menyatakan termos itu adalah tidak sesuai ataupun tidak layak lah untuk tujuan tersebut. Kes yang kedua, kita ada kes Lucy Mylack melawan Daimler Chrysler Corporation tahun 2007. Dalam kes Lucy Mylack, plaintiff bought a used 1966 car from defendant. Plaintiff seorang pembeli membeli satu kereta terpakai tahun 1996 daripada defendant. Kereta ni dia beli daripada defendant. Kereta terpakai lah, kereta second hand daripada defendant. After 2 weeks she bought the car. Selepas 2 minggu plaintiff beli kereta tadi tu, the car had broke down. Kereta itu telah rosak. The plaintiff had to send the car to workshop for 6 times. Plaintiff dia kena menghantar kereta itu ke bengkel sebanyak 6 kali. Asyik-asyik rosak. Sampai 6 kali kena hantar ke bengkel. Apa yang berlaku seterusnya? Plaintiff later sued defendant. Plaintiff pembeli tadi tu menyaman defendant, penjual, because defendant had breached the contract as she could not use the car as she intended. Plaintiff dia menyaman defendant disebabkan defendant telah melanggar kontrak. Yang mana plaintiff dia tidak boleh menggunakan kereta tersebut seperti mana yang dia nak. Dia beli kereta terpakai tahun 1996 daripada defendant. Tujuan dia beli kereta tu of course lah untuk memudahkan dia bergerak ke mana-mana. Tapi lepas 2 minggu beli, kereta rosak sampai kena hantar ke bengkel 6 kali. So plaintiff dia saman defendant. Dia kata, saya beli kereta ni daripada defendant, tapi saya tak boleh gunakan kereta ini seperti mana yang saya nak. Kereta ni tak layak ataupun tak sesuai untuk tujuan saya beli dia. So apa yang mahkamah putuskan? The court held that defendant had breached the contract by selling a defective car. Mahkamah memutuskan bahawa defendant sebagai seorang penjual tadi tu telah melanggar kontrak kerana menjual satu kereta yang defektif, yang rosak. Kenapa? It is an implied condition. Ini adalah satu syarat tersirat that the goods must be reasonably fit for the purpose. Yang mana barangan itu hendaklah secara munasabahnya sesuai untuk tujuan itu. The car cannot be used for purpose intended by the plaintiff. Kereta tadi yang dijual oleh defendant ini
okay, tidak boleh digunakan untuk tujuan yang sepatutnya oleh plaintiff. Sebab tak boleh guna. Asyik-asyik rosak. So, make sure penjual dan pembeli, okay, penjual kalau awak jual kereta tu, make sure kereta tu sesuai untuk tujuan apa yang pembeli nak beli. Bukan kereta je lah, barang lain pun sama. Macam kes Lucy ni berkenaan dengan kereta. Kalau kes Pris melawan Las berkenaan dengan termos. Okay. Kes yang seterusnya, kes Frost melawan Aylesbury Dairy Co Limited tahun 1905. Okay. Apa yang berlaku dalam kes Frost? Okay. Defendant, a milk dealer. Okay. Defendant seorang pembekal susu, supply plaintiff with milk which was consumed by plaintiff and his family. Okay. Defendant seorang pembekal susu, dia bekalkan plaintiff dengan susu yang digunakan ataupun dimakanlah oleh plaintiff dan juga keluarga dia. Okay, susu dia. Okay, defendant jual kepada plaintiff. So, plaintiff dan keluarga dia minum susu tadi tu. Apa yang berlaku? The milk contain germs of typhoid fever. Susu yang dibekalkan oleh defendant itu mempunyai kuman. Okay, kuman typhoid. Okay. So, plaintiff wife was infected thereby and died. Isteri plaintiff, okay, dia telah dijangkiti oleh kuman typhoid ini dan meninggal dunia. So, apa yang mahkamah putuskan? The court held that the purpose for which the milk supply was not reasonably fit for human consumption. Mahkamah memutuskan tujuan yang mana susu itu dibekalkan adalah secara munasabahnya tidak layak, okay, untuk penggunaan manusia. Okay. So, defendant had committed a breach of condition of selling milk and was therefore liable in damages to plaintiff for the loss he had suffered. Defendant telah melakukan pelanggaran syarat tersirat kerana menjual barang susu yang tidak layak, okay, not reasonably fit untuk penggunaan pembeli, and was therefore liable in damages to plaintiff for the loss he had suffered. Dan secara munasabahnya, defendant tadi tu bertanggungjawab kepada plaintiff atas kerugian yang dia telah tanggung. Okay. So, make sure barang tersebut kalau nak jual sesuai, okay, layak dengan tujuan kenapa awak jual barang tersebut. Okay, macam termos tadi, okay, untuk pegang air panas. Kereta untuk memudahkan pergerakan. Okay, susu untuk kegunaan manusia, untuk minum dan makan. So, make sure semua barang-barang ini tak ada defect, tak rosak. Kalau rosak, maksudnya dia tak layak lah. Dia tak sesuai untuk kegunaan lah. Okay. Kes yang terakhir untuk section 16 ini, kita ada kes Griffith melawan Peter Conway. Okay. Apa yang berlaku dalam kes Griffith melawan Peter Conway Limited? Okay. A woman bought a tweed jacket from the seller. Okay. Seorang wanita, dia membeli satu jaket tweed. Okay. Jaket yang macam ni, dia beli daripada seorang penjual. Okay. While buying the coat, semasa membeli coat tadi ni, jaket tadi ni, pembeli tadi, she did not inform to the seller that she has a sensitive skin problem. Dia tak bagi tahu kepada penjual yang dia ada masalah kulit sensitif. Dia tak bagi tahu. Tak bagi tahu. As a result, after wearing the coat, she suffered skin problem. Okay, disebabkan dia tak bagi tahu dekat penjual yang dia ada masalah kulit sensitif. Okay, selepas memakai coat tadi tu, okay, pembeli tadi menderita sakit kulit. Sebabkan dia pakai coat tu tak sesuai dengan kulit dia yang sensitif, dia mendapat sakit kulit. So, isu yang berbangkit, can the buyer claim compensation from the seller as the coat had made she sick does not reasonably fit for the purpose? Boleh tak pembeli tadi, okay, dia menuntut ganti rugi daripada penjual kerana coat itu telah membuatkan pembeli ini, wanita ini, sakit kulit.
goods does not reasonably fit for the purpose. Maka secara munasabahnya tidak sesuai ataupun tidak layak untuk tujuan itu. So, apa yang mahkamah putuskan? The court held that mahkamah memutuskan bahawa the buyer was not able to claim for compensation. Mahkamah memutuskan dalam kes Griffith melawan Peter Conway itu, pembeli tidak layak untuk menuntut ganti rugi. As to the quality and fitness for the purpose, because the code was reasonably fit for the purpose to all normal people. Kenapa dalam kes Griffith ini pembeli tak layak? Kerana kualiti dan kelayakan untuk tujuan itu, kerana kod yang ini, okay, was reasonably fit for the purpose to all normal people. Sebab mahkamah kata kod ni kalau orang lain pakai tak ada masalah. Sesuai je. Layak je orang lain pakai. Tak ada masalah. Okay You pakai je. You ada masalah. Dan mahkamah kata lagi, furthermore, she failed to disclose her health condition to the seller. Pembeli tadi gagal untuk maklumkan kepada penjual berkenaan masalah kulit dia kepada penjual. So, mahkamah kata ini salah you sendiri. You yang tak bagi tahu dekat penjual yang you ada masalah kulit. Orang lain pakai tak ada masalah, you pakai ada masalah. Sebab you sendiri yang ada sakit kulit. You tak bagi tahu pada penjual. So, mahkamah kata pembeli tadi tak layak untuk menuntut ganti rugi. Sebabkan kod ini adalah reasonably fit untuk other normal people. Orang-orang lain yang normal. Okay. So, kes-kes lain yang awak boleh rujuk berkenaan dengan Section 16(1)A. Awak boleh rujuk kes Grant melawan Australian Knitting Mills dan juga kes Dulles Far East Private Limited melawan Pacific Navigation Company Private Limited. Okay. First satu lagi iaitu implied condition that the goods shall be of merchantable quality. Syarat tersirat bahawa barang-barang itu hendaklah daripada kualiti boleh dagang. Apa yang dimaksudkan dengan merchantable quality ataupun kualiti boleh dagang? Okay. Apa maksudnya? Dia kata, the quality and state of goods must be suitable and reasonable for the purpose. Kualiti dan juga keadaan barangan itu mestilah sesuai dan munasabah untuk tujuan barang itu dijual. Okay, sesuai dan munasabah. Okay. If the goods are defective for their purpose, jika barangan itu adalah rosak ataupun tidak sesuai untuk tujuan itu, then they are not in merchantable quality. Maka barang itu bukan dalam keadaan kualiti boleh dagang. So, untuk syarat tersirat ini, awak boleh refer Section 16, Subsection 1, Subsection B, Sale of Goods Act 1957. Section 16(1)(b), Akta Jualan Barang 1957. There is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality. Terdapat satu syarat tersirat bahawa barang hendaklah dalam kualiti boleh dagang. Kita tengok kes yang pertama. Kes David Jones Limited melawan Willis. Okay, apa yang berlaku dalam kes David Jones? A woman told the saleswoman that she wanted a comfortable pair of shoes because she had a bunion fit. Okay, seorang wanita, okay, dia bagi tahu dekat saleswoman, penjual, okay, that she wanted a comfortable pair of shoes. Dan dia nak satu kasut yang selesa. Kenapa? Because she had a bunion fit. Kerana dia ada kaki ni lah. Kaki dia macam ada penyakit bunion. Okay, awak boleh google lah penyakit bunion tu macam mana. Okay, macam tulang tepi dia ni macam terkeluar sikit. Dekat area ibu jari ni. After trying a number of pairs, okay, selepas perempuan tadi, pembeli tadi mencuba beberapa pasang kasut, she bought a pair which was recommended by the saleswoman. Dia membeli sepasang kasut yang telah direkomendkan. Okay, yang telah dicadangkan. Dicadangkan oleh siapa? Oleh saleswoman, penjual tadi. So, penjual, dia kata, okay, kasut ni saya cadangkan lah sesuai untuk kaki seperti apa yang cik nak. So, pembeli tadi pun dia belilah kasut yang dicadangkan oleh penjual tadi. Okay. Apa yang berlaku? The third time,
kali ketiga, she wore that shoes. Kali ketiga pembeli itu memakai kasut tersebut, the heel broke off. Tumit kasut tu rosak, patah. Causing her to fall and break her leg. Menyebabkan pembeli itu jatuh dan dia patah kaki. Disebabkan tumit kasut itu patah. So, isu yang berbangkit dalam kes ini, can the buyer claim compensation from the seller as the shoes is broken and not considered as under merchantable quality? Boleh tak pembeli tadi menuntut ganti rugi daripada penjual kerana kasut itu telah rosak dan tidak dianggap sebagai di bawah kualiti boleh dagang? So, apa yang mahkamah putuskan? The court held that mahkamah memutuskan bahawa the shoes were not well made. Kasut itu tidak dibuat secara elok. And the heels had not been properly attached to the shoes. Dan tumit kasut itu tidak dilekatkan dengan sempurna kepada kasut. Therefore, there is a breach of implied condition of merchantable quality. So, mahkamah kata, ada pelanggaran syarat tersirat bahawa barang mestilah dalam kualiti boleh dagang. So, make sure barang itu tidak rosak. Baru boleh masuk dalam kualiti boleh dagang. Maka, the buyer can claim damages. Pembeli boleh menuntut ganti rugi daripada penjual. Sebab kasut ini rosak. Bukan dalam kualiti boleh dagang. Baru 3 kali pakai, tapak dah tercabut. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua, kes Seng Hin melawan Aratun Limited. A buyer and seller, seorang pembeli dan penjual, had entered a contract to sell tapioca flour. Seorang pembeli dan penjual, dia memasuki satu kontrak untuk menjual tepung ubi kayu, tapioca flour. The flour was packaged into sack and the sack were labelled with Chinese writing in red ink. So tepung tadi tu, tepung ubi kayu tadi tu, dia telah dibungkus dalam bungkusan, dalam guni macam ni. Dan guni itu telah dilabel dengan tulisan Cina dalam dakwat merah. So, bayangkan tepung masukkan dalam guni macam ni. Ada tulisan Chinese dekat depan. Dan tulisan itu berwarna merah. So, the tapioca flour was later imported to Germany. Tepung ubi kayu itu telah diimport ke Jerman. Later, it was discovered that, dapat diketahui bahawa selepas itu, tapioca flour had turned to red. Tepung ubi kayu yang warna putih ini tadi ni, dah bertukar jadi warna merah. As the red ink from the sack has absorbed into the flour. Kerana dakwat merah yang ada dekat guni ni tadi, dia telah meresap masuk dalam tepung. So, the Germany law had declared that the flour was unfit for human consumption. So, undang-undang di Jerman menyatakan bahawa tepung itu adalah tidak sesuai untuk kegunaan manusia. Sebab dakwat tu dah menyerap masuk dalam tepung. So, isu yang berbangkit, whether the condition of the flour is considered as merchantable quality or not. Sama ada keadaan tepung itu dianggap sebagai dalam kualiti boleh dagang ataupun tidak. Sebab dia dah bertukar warna merah. So, isu dia still masih boleh dianggap di bawah kualiti boleh dagang ataupun tidak. Apa yang mahkamah putuskan? The court held that mahkamah memutuskan bahawa the flour may not have been in perfect condition but it is still usable. Mahkamah memutuskan bahawa tepung itu mungkin tidak berada dalam keadaan yang perfect, keadaan yang sempurna. Sebabkan tepung selalu berwarna putih. Tapi disebabkan dia dah serap dakwat merah tu, dia jadi warna merah. So, mahkamah katakan walaupun tepung ini dia tak berada dalam keadaan sempurna, keadaan warna putih tadi tu, but it is still usable. Tapi masih boleh diguna pakai. Further, dan the contaminated part did not contain any injurious ingredient. Bahagian yang tercemar
okay, bahagian yang tercemar warna merah dalam tepung tadi tu tidak mengandungi apa-apa bahan yang berbahaya. Mahkamah kata tak ada masalah. Walaupun dah bertukar warna merah, dia dah serap dakwat tadi tu, tapi tak ada bahagian yang berbahaya. So, the tapioca flour is still considered merchantable. Maka tepung ubi kayu tadi tu masih lagi dianggap bawah kualiti, boleh dagang. Right. Kes yang ketiga, kes Rand melawan Holt. Okay. Apa yang berlaku dalam kes Rand melawan Holt? A customer went to a restaurant and ordered some beer to drink. Seorang pelanggan pergi ke satu restoran dan dia memesan beer untuk diminum. Okay. Apa yang berlaku? The beer served to him had been contaminated with arsenic, and because of this, the customer fell ill. Okay, so beer yang dihidangkan pada customer tadi, kepada pembeli tadi tu, telah dicemari dengan arsenik. Okay, bahan arsenik lah, bahan beracun. Dan disebabkan itu, okay, disebabkan pelanggan itu minum beer yang ada bahan arsenik, customer itu jatuh sakit. Okay. So, apa yang customer buat? The customer sued the owner of the restaurant for having supplied goods, which is the beer, that was not fit for the purpose and was also not merchantable. Okay. So, customer tadi, pelanggan tadi, dia menyaman pemilik restoran, okay, kerana telah memberikan barangan, iaitu beer tadi, yang tidak sesuai dengan tujuannya dan tidak berada dalam kualiti boleh dagang. Sebab dia minum air tu, dia kata saya terus jatuh sakit. Okay. So, apa yang mahkamah putuskan? The court held that the beer is not merchantable. Mahkamah memutuskan bahawa beer yang dijual oleh restoran tadi tidak berada dalam kualiti boleh dagang and do not fit the purpose that it should be, dan tidak memenuhi tujuan yang sepatutnya. The court awarded customer damages. Maka mahkamah memberikan pembeli, iaitu pelanggan tadi tu, ganti rugi disebabkan beer ini tidak berada dalam merchantable quality, bukan dalam kualiti boleh dagang. Sebab kita minum, kita jatuh sakit. Okay. Dan kes terakhir untuk syarat tersirat bahawa barangan mestilah berada dalam kualiti boleh dagang di bawah Seksyen 16(1)B adalah kes Wilson melawan Rickard Cockerell and Company Limited. Okay, dalam kes Wilson, okay, plaintiff, okay, seorang suri rumah tangga, okay, has ordered a qualite coal from defendant, a coal merchant. So, plaintiff seorang suri rumah tangga, dia telah memesan satu bungkus coal, arang, daripada defendant. Defendant adalah seorang, tidak penjual arang lah. Arang. So, arang itu dimasukkan dalam packaging macam ni. Okay. So, the coal was delivered. Maka arang itu telah dihantarlah kepada plaintiff suri rumah tangga tadi tu. But there is a piece of explosive which has been accidentally mixed with the qualite. Okay. And it exploded when the plaintiff put the coal in fire. So, bila plaintiff dia pesan arang tadi tu, arang itu dihantar kepada dia, dimasukkan dalam satu bekas, satu packaging macam ni. Okay. Tapi dalam arang tadi tu, okay, arang yang dimasukkan dalam packaging tadi tu, ada satu cebisan bahan letupan yang telah secara tidak sengaja tercampur dengan arang tadi. So, bayangkan dalam satu plastik bungkusan arang, okay, dalam tu ada secebis eksplosif, bahan letupan. Okay, secara tak sengaja termasuk sekali dalam packaging ni. Okay. So, bila plaintiff suri rumah tangga itu, okay, dia letakkan arang tadi dalam api, okay, maka bahan letupan yang ada tadi tu pun terkena api, meletup. Exploded when the plaintiff put the coal in fire. So, apa yang berlaku? The plaintiff was injured due to the explosion. Maka plaintiff adalah tercedera disebabkan letupan. Disebabkan adanya eksplosif bahan letupan dalam arang tadi. So, apa yang mahkamah putuskan? The court held that mahkamah memutuskan bahawa the obligation that the goods should be merchantable quality applied to all goods which were supplied under the contract. So, mahkamah memutuskan bahawa tanggungjawab
untuk memastikan barangan mestilah berada di bawah kualiti boleh dagang, terpakai kepada semua jenis barangan yang dibekalkan di bawah kontrak. And thus delivery was defective. Maka penghantaran arang ini tadi adalah defektif, cacat. Okay, tak sempurna. So, defendant was liable as the delivery of the qualite were not of merchantable quality. Mahkamah memutuskan bahawa defendant adalah bertanggungjawab kerana penyerahan ataupun penghantaran barang arang tadi tu, okay, adalah tidak berada dalam kualiti boleh dagang. Sebab kan patutnya dalam packaging tu ada arang saja. Ni ada bahan letupan sekali. So, ini mahkamah kata bukan dalam kualiti boleh dagang. Maka defendant sebagai penjual kena bertanggungjawab. Okay. Kes-kes lain yang awak boleh refer, ada cases that you can refer for under section 16(1)B of Sale of Goods Act 1957. Awak boleh refer kes McWilliam Wines Limited melawan Liawina dan kes Crowder melawan Shannon Motor Company. Okay, itu adalah kes-kes lain lah yang awak boleh refer. So, section yang terakhir yang awak akan belajar berkenaan dengan implied condition under Sales of Goods Act 1957 adalah berkenaan dengan section 17(2) atau jualan barangan 1997. Implied condition in a sale by sample. Syarat tersirat dalam jualan melalui contoh. Yang ni kita buat jualan, kita refer kepada sampel dulu. Okay. So, untuk yang ini awak kena refer section 17 subsection 2. Section 17(2) Akta Jualan Barangan 1957. Dia kata, in the case of a contract for sale, there is an implied condition. Dalam satu keadaan yang melibatkan satu kontrak jualan, terdapatnya syarat tersirat. Okay, yang pertama, section 17(2)(a). Dia kata apa? That the bulk shall correspond with the sample in quality. Okay. Bahawa barangan pukal hendaklah bersamaan dengan contoh dari segi kualiti. Yang mana awak beli barang secara pukal, secara banyak. Okay, setiap satu barangan itu, dia kena sama dengan contoh dari sudut kualiti. Okay, awak dapat contoh kan? Okay, masa awak nak beli barang secara banyak tu, awak akan dapat contoh dulu. Okay. So, semasa membeli barangan secara banyak tadi tu, awak kena make sure yang setiap satu barangan itu sama dengan contoh yang dibekalkan kepada awak dari sudut kualiti. Berdasarkan section 17(2)(a). Yang kedua, bahawa section 17(2)(b). Apa yang dia kata? That the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. Bahawa pembeli hendaklah mempunyai peluang munasabah bagi membandingkan barangan pukal dengan contoh. Pembeli, awak ada peluang munasabah. Okay, make sure awak ada waktu yang secukupnya untuk compare. Bandingkan barangan pukal dengan contoh. Awak kena check one by one. Barangan yang awak beli secara pukal tadi tu dengan contoh yang awak dapat. Okay. Yang ketiga, bahawa section 17(2)(c) menyatakan that the goods shall be free from any defect rendering them unmerchantable which would not be apparent on reasonable examination of the sample. Bahawa barang-barang hendaklah bebas daripada apa-apa kecacatan yang menjadikannya tidak boleh dagang yang mungkin tidak kelihatan pada pemeriksaan munasabah bagi contoh. So, barang-barang yang awak beli tadi tu hendaklah bebas daripada apa-apa kecacatan yang menjadikannya tidak boleh dagang. Okay. Yang mana kecacatan tadi tu, okay, tak kelihatan pada pemeriksaan munasabah. Sekali kita check, tak nampak pun dia punya kecacatan tu. Tapi kalau kita buat pemeriksaan yang lebih mendalam, ada kecacatan. So, kena make sure yang barang awak itu bebas daripada apa-apa kecacatan yang menjadikannya tidak boleh dagang. Yang mana kecacatan itu tidak kelihatan pada pemeriksaan munasabah.
So, section 17.2 Akta Jualan Barangan juga menyatakan, Section 17(2)(b) menyatakan, the buyer shall have a reasonable time to compare the bulk with the sample. Pembeli hendaklah mempunyai tempoh waktu munasabah untuk membandingkan barangan pukal dengan sampel. Once this has been done, jika perkara ini telah dilakukan, acceptance is deemed to take place. Maka penerimaan kita anggap telah berlaku. Dan bawah Section 17(2)(b) juga menyatakan, the right to reject the good is then lost, although the buyer may still sue for damages for breach of warranty if the bulk does not correspond with the sample. Jika barangan pukal itu, tidak sama dengan sampel. Right. Tapi awak tak check, maka awak hilang hak untuk menolak barang tersebut. Sebab dia kata kat sini, awak kena check dulu. Check the goods. Semak dulu barangan tadi tu dengan sampel. Awak dapat barangan secara pukal, secara bulk, banyak. Awak kena check one by one dengan sampel. Bandingkan dengan sampel yang penjual bagi. Kalau awak tak check, awak terus terima. Tiba-tiba baru awak perasan, sampel tak sama, ada kecacatan dengan barangan pukal yang awak beli tadi tu. Maka awak dah hilang hak untuk menolak kontrak tersebut. Tapi apa yang awak boleh buat, awak masih lagi boleh menyaman atas dasar ganti rugi kerana pecah waranti. Sebab tu penting untuk awak check dulu barangan tersebut. Barangan yang awak beli secara pukal tadi tu, secara banyak tadi tu, sama tak dengan sampel yang dibekalkan. Ada dua kes bawah Section 17(2). Kes yang pertama, kes Drummond melawan Van Ingen. Apa yang berlaku dalam kes Drummond? The seller submitted a sample of cloth which the buyer, a tailor, approved. Seorang penjual kain, dia hantarkan sampel kain kepada seorang pembeli, iaitu tukang jahit. So, penjual kain tadi tu dihantarkan sampel kepada tukang jahit, pembeli tadi tu. Yang mana pembeli, tukang jahit tadi tu luluskan, approve. Dia kata okey dah kain ni. Right. So, sampel. When the bulk of the clothes was delivered, bila mana kain itu, kain yang dibeli secara pukal itu tu dihantar, they were found to be unmerchantable for tailoring purpose. Bila barangan kain itu dah dihantar secara pukal, sebab dekat sini tailor dah approve dah. Dia kata kain macam ni okey, sampel ni okey. So bila hantar secara banyak, baru dapat tahu yang kain itu tidak sesuai untuk tujuan menjahit. Kenapa? Where the sewing became detached from the seams. Bila kita jahit kain tadi tu, dia cepat terkoyak. Although the bulk was similar to and equal to the sample approved by the buyer. Walaupun kain yang secara pukal tadi ni sama dengan sampel. Kan dekat sini penjual dia bagi sampel, pembeli tukang jahit tu luluskan. Tapi bila kita hantar secara banyak kain tadi tu, bila kita try jahit dia, kain itu tak sesuai untuk tujuan menjahit. Sebab dia cepat terkoyak. Tapi kain tu dah sama dah dari segi sampel, dari sudut kualiti yang telah di-approve, yang telah diluluskan oleh pembeli. So, apa yang mahkamah putuskan? The court held that, mahkamah memutuskan bahawa the sale was a sale by sample. Jualan yang berlaku dalam kes ini sekarang ni adalah jualan melalui sampel. The goods correspond with the sample. Kain yang tadi tu, yang dihantar secara pukal tadi ni, dah sama dah dengan sampel. And the buyer has inspected the sample. Dan pembeli, dia dah check dah. Dia dah luluskan dah sampel tadi tu. However, while the cloth was equal to the sample, walaupun kain itu adalah sama dengan sampel, the defect could not have been discovered by a reasonable examination. Kecacatan ataupun kerosakan itu tidak boleh diketahui melalui pemeriksaan biasa. And so, the buyer was not liable to pay for the
maka pembeli tidak bertanggungjawab untuk membayar harga kain tadi tu. Memang dia dah approve kan. Dia dah tengok sampel, dia kata sampel okey, saya luluskan, okey, hantar kain. Tapi bila kita hantar kain tadi tu, kita cuba jahit dia, kain tu tak sesuai. Okey ya. Right. Kecacatan itu tidak nampak pada pemeriksaan yang biasa. So mahkamah kata tak ada masalah, okey. Pembeli boleh batalkan kontrak. Therefore, if the defect were not latent, then the buyer has the right to refuse to pay for the goods. Maka, secara kesimpulan ni kita boleh katakan jika kecacatan itu, defect itu tidak latent, tidak ketara, jelas ataupun ketara, okay, yang kita check biasa memang tak nampak. Bila kita buat pemeriksaan mendalam baru kita nampak dia punya kecacatan tadi tu, maka pembeli ada hak untuk menolak barang tersebut. Okey, pembeli dia ada hak untuk tidak membayar harga barangan tersebut. Walaupun awak dah check dah. Tapi disebabkan kerosakan itu tak nampak pada pemeriksaan yang biasa. Okey. Tu kes Drummond melawan Van Ingen. Untuk yang macam ni, hanya berlaku kes dalam sale by sample sahaja. Sale by sample. Okay. Kes yang terakhir awak akan belajar adalah kes Godley melawan Perry tahun 1960. Okay. Apa yang berlaku? A shopkeeper, seorang penjual kedai, okay, bought slingshot from a wholesaler by a sale in sample. So, seorang penjual kedai, okay, penjual kedai runcit, dia beli slingshot plastik daripada pembekal dalam satu jualan melalui sampel. Okay, so kiranya pembekal tadi tu dia bagi sampel plastik kepada penjual kedai. Okay, so penjual kedai buat apa? He tested it by pulling back the elastic. Dia test, dia uji elastik tadi tu dengan ditarik lah ni getah elastik ni. Okay, so bila tarik okey, tak ada masalah. Okay ya, dia dapat pemeriksaan dah. So, shopkeeper tadi pun belilah plastik daripada wholesaler, pembekal. Apa yang berlaku? A boy, seorang budak lelaki, bought a slingshot from the shopkeeper. So, seorang budak lelaki, dia belilah plastik tadi daripada shopkeeper tadi, penjual kedai tadi. While using it, semasa menggunakan plastik itu, the catapult broke. Okay. Getah elastik yang tadi tu patah, terputus. Okay. Apa yang berlaku? He lost the sight of one eye. Sorry ya. Okay. Disebabkan getah tu tercabut. Okay. Maka budak itu buta sebelah matanya. Okay. So, apa yang berlaku? The shopkeeper file an actions against the wholesaler. Maka penjual tadi tu, penjual plastik tadi tu, dia menyaman. Okay. Pembekal. Pembekal plastik tadi. So, apa yang mahkamah putuskan? The court held that mahkamah memutuskan bahawa although the shopkeeper had made a reasonable examination, walaupun penjual itu telah membuat satu pemeriksaan munasabah, the defect was not one which was apparent in such examination. Kecacatan itu adalah bukan satu kecacatan yang ketara dalam pemeriksaan yang biasa. The slingshot was not fit for the purpose for which the buyer wanted it, and it was not of merchantable quality. Maka plastik itu tidak sesuai untuk tujuan kenapa pembeli membeli barang tersebut dan tidak dianggap di bawah kualiti boleh dagang. Okay. Walaupun okay, shopkeeper tadi dia dah check dah, plastik tadi tu, okay, tapi dia punya kecacatan tu tak ketara masa kita buat pemeriksaan yang biasa. So, mahkamah kata ingat balik, kalaulah kecacatan itu tak ketara, tak nampak masa kita buat pemeriksaan biasa, okay, bila kita buat pemeriksaan yang lagi mendalam baru kita nampak, maka pembeli boleh batalkan kontrak. So, sama juga dalam kes Godley melawan Perry tadi ni, okay, shopkeeper boleh menyaman wholesaler tadi. Okay, disebabkan kecacatan dekat plastik ini tak ketara semasa shopkeeper tadi buat pemeriksaan biasa. So, dengan ini tamatlah tajuk Implied Terms under Sale of Goods Act 1957. Okay, so
Tolong ingat setiap section dan kes-kes yang telah diajarkan dalam setiap section tadi tu. Okay. Selepas buat recording ni, tolong selesaikan ataupun buat latihan yang saya akan upload di CDOS nanti.